Nak anggap begitu tu dari segi kaedah kita ni, pengajian Islam ni, dia kena kuat dalil dia. Sekurang-kurangnya kena sahih. Sekurang-kurangnya kena sahih. Ni tak ada serabut hak sahih. Duk buat semacam. Itu dia. Padahalnya tidak gitu. Gitulah. Hadis itu, ada pun hadis itu, hadis Maimunah tu lah juga. Hak sebelum pada ni pun berapa kali dah mari hadis ni kan. Di sini maksud Imam Bukhari daripada hadis ni tu maksud dia. Bolehlah kita ambil hak tu. Lepas tu hadis yang sama pada ketika lain pula ambil pula maksud lain pula. Itu haknya. Tak apa, kita tengok lagi. Seterusnya bab yang kedua tu, bab yang ke-19. Orang yang memulakan dengan bahagian kanan kepalanya ketika mandi junub. Orang yang memulakan dengan bahagian kanan kepalanya ketika mandi junub. Apa maksud Imam Bukhari? Buat tajuk gini. Dia nak cerita dia, mengangkat hadas ini supaya kalau kita ambil air semaya, kita basuh kanan dulu kan. Kita basuh kanan dulu juga. Kecuali kalau hak satu, kalau satu macam muka tu tak apalah. Tapi dia hak moleknya bahagian atas ke bawah gitu. Tapi kalau hak dua belah, misalnya tangan, kanan dulu. Pada ketika mandi junub lagu mana? Adakah ada juga ikatan itu? Dan ikatan tu setara mana? Mesti nak kau. Kalau tak buat lagu tu lagu mana? Lepas tu dia nak cerita juga. Dulu kita sudah jumpa banyak hadis. Banyak hadis sebelum pada ni dia sebut ambil air semaya dulu. Mesti kau ambil air semaya tu? Betul, sunnah. Hak tu sunnah, sahih. Tapi mesti kau tak sah kau mandi junub tu kalau tak ambil air semaya. Sini bab dia. Itu maksud Imam Bukhari. 201. Tujuan Imam Bukhari mengadakan bab ini ialah sebagai membantah pendapat golongan Zahiriyah yang mewajibkan seseorang yang hendak mandi janabah memulakan dengan berwudu. Ni Nabi SAW mulakan dengan air di bahagian kepala, alik kanan dia. Ini bukan ambil air semaya. Kalau ada hak sebut ambil air semaya, itu sunat, bukan makna wajib. Kalau wajib mestilah kutu sama. Sebab ada golongan Zahiriyah, mereka berpendapat mesti kena ambil air semaya dulu. Tak sah mandi junub tu kalau tak ambil air semaya dulu. Tu bagi mereka. Imam Bukhari nak tolak tu. Kadang-kadang Imam Bukhari pendapat dia serupa dengan puak-puak Zahiriyah, kadang-kadang tidak. Macam hak ni, tak, dia tolak tu. Tapi cara penolakkan dia tu halus lah, halus. Bagi Bukhari itu bukan wajib, kerana ada kalanya Rasulullah SAW memulakan mandi janabah dengan membasuh bahagian kepalanya terlebih dahulu. Cara itu juga ada kalanya dipilih oleh para isteri beliau. Mungkin juga Imam Bukhari bertujuan menghilangkan kesamaran yang terdapat di dalam setengah hadis tentang perihal memulakan membasuh bahagian kanan kemudian bahagian kiri dalam mandi junub. Apakah yang dimaksudkan dengannya? Adakah bahu atau kepala atau bahagian tubuh yang lain? Jawab Bukhari, kepala, berdasarkan hadis ini. Ada dalam hadis disebut dia mulakan dengan bahagian kanan. Bahagian kanan tu gapo? Bahu ke? Ataupun tubuh lain ke? Kaki ke? Atau kepala? Imam Bukhari nak cerita mula-mulanya kepala berdasarkan hadis ini. Tapi ada juga hadis yang lain, bahu kanan, tapi kanan lah, ke mana-mana pun kanan. Yakni dalam kita mandi junub ni tidak semesti kata kepala dulu. Boleh jadi kita boleh mana-mana anggota, kaki ke, tapi kanan, asalkan kanan. Boleh jadi dalam keadaan kita panas tak apa, wak kejut gitu, kau atas kepala selalu, tak kita kata. Tapi kalau tempat sejuk, kita nak tahu air ni sejuk setara mana, setara mana, kita terah dulu. Terah dulu tu balik kaki kau kita kata. Tapi alik mana nak start? Kanan. Kanan tu tetap kena jaga. Tu dia nak cerita ni. Kanan itu tetap kena jaga. Cuma bahagian kanan, ada dalam hadis disebutkan bahagian kanan tu kepala, ada yang sebut bahu, ada yang sebut secara umum iaitu bahagian kanan.
Maksud dianya, hak naknya, mulakan dengan kanan dulu. Sebab hak ni termasuk dalam perkara yang baik. Walaupun untuk menghilangkan, kita kata hadas, tetapi maksud itu maksud yang baik, iaitu untuk ibadat. Untuk ibadat ni molek kanan lah. Kalau untuk maksud tidak baik, kiri lah. Ini menunjukkan ambil mandi junub ini sesuatu yang baik, yang dikira ibadat. Sebab itulah mula dengan kanan. Kalau dia bukan ibadat, bolehlah ke mana-mana pun, kiri pun boleh juga, ni pun boleh juga. Cuma tak dapatlah sunnah tu. Kalau kata kiri pun sah juga. Kita start dengan kiri dulu, sah juga. Mandi junub itu, cuma kita tidak dapat kelebihan menganan tu. Ni kalau kita ingat kita mula kanan itu kerana ikut Nabi, boleh pahala dah situ. Boleh pahala dah. Jadi pahala tu belah-belah je. Belah-belah je. Jangan kita ingat pahala ni aku dah pergi duduk masjid, sela ataupun tipu orang perempuan, duduk tu dengan ingat Tuhan, dengan sembahyang, kita belah-belah je. Ketika mandi kita nak pahala, buat seperti tadi. Menganan, boleh pahala dah. So, kita ambil air sembahyang, boleh pahala dah. Dulu ambil air sembahyang dulu, bukan ambil sembahyang kemudian. Boleh dah, pahala tu sunnah. Tengok cermin, baca doa Nabi, boleh pahala dah. Pakai baju, baca doa Nabi, lepas tu pakai kanan, boleh pahala dah. Kalau nak pecah tengah, pecah kiri dulu. Kalau boleh pecah lah. Kalau pasal sauk kepala ni susah juga kan. Kalau tu tak payah, susah lah. Kalau kita kata kancing depan ni boleh buka gitu, buka tu kiri dulu, buat keluar, lepas tu baru kanan. Kalau pakai kanan dulu, ingat lagu tu, ikut Nabi, boleh pahala selalu. Boleh pahala selalu. Tidak nanti kata buat ibadat khusus, kena mengatik juru benar, nak mengaji Quran, buka Quran lah. Dah tak perlu. Belah-belah je. Kita nak masuk kedang, baca, boleh pahala lalu. Boleh pahala selalu. Semua ada doa. Pak kita nak tahu pada doa. Kalau mengaji hadis tahu, akan jumpa lah doa-doa tu. Akan sini gini, sini gini, sini gini. Boleh pahala semua. Belah-belah buat kerja je, boleh pahala. Nak tutup saji, bismillahirrahmanirrahim, tutup saji, bismillahirrahmanirrahim. Lagu tu dia ajar, boleh pahala. Boleh pahala dah. Atas niat kita, gapo-gapo tu biar ada niat. Jangan tak ada niat, jangan tak ingat gapo satu. Jangan tak ingat gapo satu bila kita buat. Dan dengan cara kita ingat gitu, kita akan jadi terkawal. Benda yang kita buat itu kita akan jaga. Tentulah benda yang tidak haram. Misalnya kita ingat, kita cari rezeki untuk apa? Untuk bagi kepada anak-anak kita makanan yang halal. Ingat, boleh pahala selalu. Cari rezeki pasal apa? Pasal Tuhan suruh. Ingat gitu, Tuhan suruh, menjunjung perintah Tuhan ni. Bukan saja gitu dah. Ingat, ada ingat tes semua. Bila ada ingat tes semua tu, takkanlah kita ada cari piti untuk dengan cara yang tak betul. Sebab apa? Takkan nak ingat Tuhan, nak curi tu ingat Tuhan. Tak pernah sabar. Nak zina baca bismillah. Tak boleh, dosa. Kau dosa ada. Dia bertambah dosa. Tapi kalau benda molek, kita niat molek, kita baca bismillah, boleh pahala. Itu kelebihan. Di sini hak naknya, iaitu mulakan dengan kanan. Walaupun nampak mandi gitu, belah-belah gitu, ya tidak kata ibadat khusus, tidak kata semayang ni. Tapi dia nak ceritanya, dalam Islam ni, ajaran Nabi ni, hak dia ajarnya, kita boleh dapat pahala belah-belah. Kita dapat pahala belah-belah. Kita buat apa-apa pekerjaan kita. Tidak kata kena khusus juru benda dah. Tapi kena ingatlah, ini ajaran Islam, ajaran Nabi SAW. Kena ingat gitu. Lepas pada tu Imam Bukhari buat mari di sini hadis ni, dalam bab ni Aisyah ni dia kata, kami, bila seseorang daripada kami berjunub, kami, dia tidak sebut hadis Nabi di sini.